الله 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 يا الله 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 يا الله. Orang yang hati mereka sangat dekat dengan Allah, itulah lapar kesyukuran. Mari kita mulakan pagi ini dengan kita merenungkan betapa berharganya usia yang diberi ini. Betapa berharganya usia yang diberi ini dan betapa kita sangat-sangat memerlukan usia ini untuk dibawakan kepada taat. Dan inilah antaranya perkara dan majlis ni, seperti majlis ilmu dan majlis zikir ni, yang sangat dicemburui oleh mereka yang telah berada di alam barzah. Hari ini mereka cemburu dengan kita. Satu hari nanti kita pula cemburu dengan orang-orang dunia yang masih dapat beramal. Jadi selagi boleh beramallah. Selagi boleh taat, buatlah sungguh-sungguh. Kerana apa saja ketaatan itu, walaupun kecil, seperti mana nasihat Luqman Hakim kepada anak dia, kebaikan di sebalik batu sekalipun atau muka bumi ini akan dikira nanti di hari akhirat. Jadi kita nak kena faham. Tak dengar suara saya? Dengar Ustaz. Dengar. Ustaz. Dia kata tak dengar suara. Boleh dengar? Dengar. Alhamdulillah dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Saya tak memang tak dengar suara. Okay. Apa saja ketaatan ni, dia mesti disandarkan dengan syukur. Apa saja kebaikan ni dilihat dengan izin Allah. Apa saja ketaatan ni disandarkan dengan harap. Harap apa? Harap Allah Ta'ala beri balasan sebaik mungkin. Sebaik-baiknya. Harap Allah beri balasan sebaik-baiknya. Kenapa? Kita mengharapkan ganjaran Allah ni, dan ganjaran Allah ni hanya diberi pada amalan-amalan yang diterima. Sebab tu jangan melihat banyaknya amal. Tetapi lihatlah banyaknya dosa. Jangan melihat banyaknya amal, tetapi lihatlah banyaknya dosa. Buat amal pun kalau silap, Allah tak terima. Satu, kalau rukun syarat tak betul. Atau hati itu tidak membawa kerana Allah. Tidak buat itu semata-mata kerana Allah. Pun Allah tak terima juga. Itu kunci yang besar dalam Allah terima amal ni, nama ikhlas. Lepas tu saya dah cakap banyak kali, saya dah terang banyak kali, ikhlas ni maksud apa. Tetapi lihatlah betapa banyaknya dosa. Dosa itu, ulama kata, walaupun dosa itu kecil sekalipun, dosa itu kecil tapi kalau Allah tak ampunkan, na'udzubillah, kalau Allah tak ampunkan, tutup video Kak. Jamiah Harun, tutup video. Jamiah Harun, tutup video. Kalau Allah Ta'ala tak ampunkan, akibat dia apa? Akibat dia neraka pada manusia tu. Sebab tu kita kena lihat, kenangkan dosa. Bukan mengira-ngira amal. Tertipulah kita beramal bila kita mengira-ngira amal, dan paling takut amal tu Allah tak kira. Kita yang kira. Kita kata kita khatam setahun 24 kali. Kita kata, kita rekod, kita ingat. Kita nilai. Bimbang nilai di sisi Allah tu tak ada. Mungkin 2 kali khatam Kenapa? 10 kali ni tak ikhlas. Ni takut ni. 2 kali ni tak ada buat kerana Allah pun. Itu yang bimbang. Jadi jangan mengira amal, tapi berbuatlah amal. Dan usahakanlah untuk ikhlas. Latih diri, cakap dengan diri.
Aku mengaji ni harap redha Engkau, wahai Tuhan. Cakap begitu. Aku mengaji ni, aku harap redha Engkau, semata-mata kerana Engkau. Kerana arahan Engkau, wahai Tuhan. Saya datang ni, ya Allah, saya mengaji ni atas arahan Engkau. Saya mengaji ni, saya harap dengan mengaji ni, Kau redha lah kat aku ni, wahai Tuhan. Aku mengaji dalam kepayahan, dalam mujahadah yang sangat teruk. Bukan ngaji kata seronok, tak kata seronok lagi. Tapi dalam mujahadah yang sangat teruk. Tapi dengan rahmat Engkau, ya Allah, Engkau terimalah. Aku baca Quran, terimalah aku duduk dalam meja ilmu, ya Allah. Kau terimalah amal aku ni. Kau terimalah. Berilah aku ganjaran, ya Allah. Engkau lah yang terbaik-baik menerima amal. Engkau lah yang terbaik menerima ganjaran. Bukalah lagi hati aku, bukalah lagi minda aku untuk menerima segala ilmu. Dan Engkau lah sebaik-baik pembuka. Berilah aku rezeki untuk belajar. Berilah aku rezeki untuk faham. Kerana Engkau lah sebaik-baik pemberi rezeki. Kesian kat aku, wahai Tuhan. Kerana Engkau lah sebaik-baik yang mengesihani. Kita harap dan harap dan harap. Amal dengan harap Assalamualaikum warahmatullahi tidak wabarakatuh. sama dengan amal tidak harap. Amal dengan harap tidak sama dengan amal tidak harap. Sangat jauh beza. Bagaikan langit dengan bumi. Jadi amal ni mesti ada rasa harap. Harap apa? Macam mana Allah ajar Nabi Ibrahim dan anak dia, bila dia dah bina Kaabah, dalam Quran cakap, dia ajar Nabi Ibrahim dan anak dia ni membaca doa supaya dia terima amal dia bina Kaabah tu. Apa doa dia? Di Quran cakap, surah Al-Baqarah tu. Apa doa dia? Rabbana. Internet aku dah putus ni. Rabbana atina fid dunya hasanah ke? Bukan. Kan? Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas Betul, Ustaz? Betul. Alhamdulillah. Saya tembak je, Bat. Tembakan yang mengena. Kali ni Abang Azhar tembak tepat. Tanya. Sebelum ni tembak HPGP. Kali ni tembak tepat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah taqabbal minna. Terimalah daripada kami. Bina Kaabah ni, dia ada doa. Allah yang ajar mereka doa ni. Dan Allah catatkan, Allah nukilkan Al-Quran. Rabbana taqabbal minna. Jadi, bila setiap kali semayang ni, kita doa. Lepas kita mengaji ni sekarang, pukul 9 kan kita habis insyaAllah. Kita doalah dalam hati kita kurang-kurangnya. Ya Allah, terimalah amal aku. Amal apa? Duduk dalam majlis ilmu. Ada orang tak doa pun, tak ada rasa harap. Maknanya dia datang mengaji ni, bukan datang dengan jiwa hamba. Dia datang dengan jiwa pelajar. Jiwa pelajar atau pelajar? Datang belajar, bawa buku balik. Terima kasih cikgu. Dah. Macam kita belajar kat sekolah. Tapi orang yang Allah beri dia jiwa hamba, yang dia dalam proses untuk dianugerahkan iman ayyan. Ingat tak iman ayyan? Ya. Yang diterima. Iman ayyan. Dia sedang membasuh hati dia untuk melayakkan hati dia ni dipanggil hati hamba. Supaya dia ni nanti dimasukkan dalam golongan hamba. Fadkhuli fi ibadi. Dengan fadkhuli fi ibadi tu, ayat tu bersambung. Wadkhuli, apa dia sambung? Jannati. Engkau masuklah di kalangan hamba-Ku, dan kau masuklah dalam syurga-Ku. Jadi orang masuk syurga ni, orang ada jiwa hamba. Orang ada sifat kehambaan. Ini yang kita tak faham tau. Dan kalau kita tak mengaji dengan betul, kita hanya jadi seorang penuntut, tapi bukan penuntut yang jiwa hamba. Allah lihat hati kita. Lahir kena buat. Belajar kena buat. Mengaji kena buat. Datang kelas kena masuk kelas. Kitab kena bawa. Catatan kena buat. Tapi jiwa ni yang orang tak dapat bawa. Kenapa?
Satu, mungkin dia tak faham, tak tahu. Dua, mungkin dia tak faham. Tiga, dia kata apa? Tak pernah dengar pun. Ha. Pernah dengar tak? Ha? Pernah dengar ke? Nanti kami kena bawa jiwa hamba. Benar Ustaz. Ha. Kalau tak pernah dengar, tu berat lah. Jadi sebab tu kena belajar. Belajar ni kita nak bentuk fizikal kita ni, zahir kita dengan amal yang betul. Dan kita nak bawa benda yang Allah lihat. Allah lihat. Yang Allah telik. Yang Allah nilai. Itu nama dia hati. Jadi dekat mana kedudukan hati tu? Bagaimana hati tu nak dibaca? Dan apa yang manusia ni buat ni supaya hati dia berada dalam keadaan betul. Tu dikatakan jiwa hamba tu. Okey. Cukup dah mukadimah tu. Perkataan ni kena selalu ada hati lah. Sifat kehambaan, jiwa kehambaan, sama tu. Sifat kehambaan lahir daripada jiwa hamba. Jiwa hamba macam mana? Yang mesti kita cakap lah. Syukur pada nikmat tu, suburkan dia. Suburkan dia dalam hati kita. Dia dah ada. Cuma nak kena subur. Nak subur macam mana? Letak baja. Siram air. Siram dengan baja ilmu. Letak baja. Letak baja bagi subur. Baja dia dengan tarbiah. Dengan ceramah. Dengan kuliah. Suburkan dia. Lepas tu, praktis dia dalam kehidupan kita. Lihat aja apa-apa, hubungkan dengan Allah. Orang bagi duit, terima kasih. Tapi hati, mulut kata terima kasih kat dia. Tapi hati kata apa? Allah bagi aku. Begitulah. Orang bagi nasi lemak. Kita terima kasih pada orang yang bagi. Tapi kata dalam hati, Allah yang bagi aku. Terima kasih ya Allah. Hati kata terima kasih ya Allah. Lidah kata terima kasih dengan orang. Ni nak keluarkan selalu ramai orang kata terima kasih Ustaz. Mulut kata terima kasih Ustaz. Hati kata terima kasih pada Allah. terima kasih pada Allah. Allah yang mengizinkan duduk dalam majlis. Dia izinkan dan dia yang boleh faham. Keluar pula daripada kelas dapat praktis. Bila diuji sabar. Kenapa sabar? Aku hamba. Aku tak boleh buat apa, aku hamba. Apa Allah nak bagi aku terima lah, aku hamba. Walaupun pedih, aku akan terima, aku hamba. Walaupun sedih, aku akan terima, aku hamba. Walaupun ujian ni membuat aku gundah, aku akan terima, ya Allah, aku hamba engkau. Sebab aku nak jadi hamba, aku nak jadi Tuan, aku nak jadi hamba. Aku hamba, engkau lah Tuhan aku. Aku ni makhluk je. Engkau dah Tuhan aku, engkau yang jadikan aku. Jadi apa-apa kepedihan yang aku lakukan, aku kena ni, aku kena terima, aku belajar terima. Ya Allah, engkau berilah aku kuah, engkau beri aku kekuatan. Bercakap dengan dia, lalu bangunlah malam. Bangunlah sikit kat sejadah. Duduk ni ingatlah dia. Baru datang jiwa hamba. Kalau tidak tu jadi jiwa Tuan. Jiwa Tuan macam mana? Bila apa-apa kena memberontak, mengamuk. Mengamuk sana, mengamuk sini. Itu kan hamba. Itu bos. Okey. Sambung kat mana, Wah? Kalau slide Ustaz, yang ni dekat, yang mula-mula tadi Ustaz, slide yang tadi tu. Beritikat Quran dan cerita Yang Ustaz, ya. Okay. Ini, kita tengok kenapa kita baca ni. Kita baca ni sebab sini. Pada kitab Aku Iman tu, wajib usuli bagi seseorang itu masuk Islam. Kalau dia dah Islam sejak lahir, di Islam sejak lahir. Dan bila dia dah masuk Islam atau di Islam sejak lahir, seperti kebanyakan kita ni, Islam sejak lahir, hendaklah dia memelihara dari segala yang binasa. Apa yang binasa? Islam tu boleh binasa. Islam tu boleh terbatal pada diri dia tanpa dia tahu kalau tak belajar. Tanpa dia sedar kalau tak belajar.
Jadi macam mana yang saya cakap selalulah, wuduk ada pembatal, puasa ada pembatal, dan benda besar lagi ialah agama Islam ni ada juga pembatal. Tak semestinya orang itu lahir Islam, dia akan mati Islam. Tak semestinya. Dia wajib usuli, maknanya wajib pada asas, dia kena pelihara. Dan dia kena tahu apa perkara yang membatalkan Islam dia hingga dia dikatakan bukan Islam. Oh, ni sangat bahaya. Dan menakutkan, dia tak tahu. Menakutkan tau, sebenarnya menakutkan lah. Tapi benda ni dah popular dah. Banyak orang cakap-cakap dalam WhatsApp, dalam Instagram, dalam Facebook. Ada orang-orang cakap macam ni, dia kata jangan cakap, boleh jadi murtad. Memang. Benda ni dah tersebar lah. Ilmu ni orang dah belajar. Kalau tak belajar pun orang dengar hearsay daripada telinga-telinga orang dengar kan. Daripada mulut orang dengar, daripada telinga dia. Jadi kalau kita tak tahu, kita ketinggalan. Okey. Ni. Nombor apa kau nak ikut nombor? Tengok ni balik. Ini berapa? 2, 4, 6, 8, 10. Ni nombor 11. Catat. Walaupun kita boleh snap, kita print. Betul tak? Tapi tak sama dengan kita catat. Print ni kita print, kita simpan. Kita masuk dalam file. Kita letak kat buku. Kita klik kat buku. Tapi catat ni satu benda lain. Jadi catat pun perlu, nak print pun perlu. Ada orang belajar dengan cara malas. Saya tengok kat surau pun banyak juga orang buat gitu. Kita tulis ni penuh bot. Kita nak padam. Nanti dia datang. Ustaz, dia datang. Sekejap. Dia buat apa? Ambil gambar Ustaz. Ambil gambar. Okey dah. Apa? Dia ingat ilmu je boleh dapat semudah ambil gambar Ingat ilmu ni boleh gitu SAV, SABC dah. Lepas tu tulis. Masa tulis tu dia dengar lah. Kadang dia dengar, kadang dia main WhatsApp, tak ada buat apa, tak tukar handphone dia. Lepas tu dia senyum seorang kat telefon. Dia kata, okey dah salin belum saya nak padam? Kejap Ustaz. Aku rasa nak baling ni handphone. Apa ilmu ni semudah tu Semudah tu. Snap footprint. Kalau ilmu semudah tu, dah ramai orang pandai dah. Betul. Dah ramai orang yang faham. Dah ramai orang faham dah. Tapi tak semudah tu. Nak dapat dia tak semudah tu. Nak dapat satu, nak jaga satu, nak istiqamah satu, nak faham satu, nak hafal satu, nak amal satu, nak rasa satu. Bukan benda mudah. Jangan buat gitu. Kamu jadi macam ni. Print dah. Dengar, tengok. Langsung tak nak catat. Lepas tu ada perkataan dobit. Tu yang Imam Syafi'i kata dobit. Inilah ikhtiar kita dengan tangan ni. Inilah ikhtiar kita ni. Kita ikhtiar ni supaya Allah beri kita halangan. Jangan kita kena penyakit yang menyebabkan murtad. Kita catat. Kita baca. Betul. Kita catat, kita tengok, kita baca. Beriktikad. Okey. Catat ke ambil gambar je? Catat Ustaz. Saya ambil gambar Ustaz. Mengaku-ngaku. Dua-dua Ustaz. Catat. Buat apa benda pun janji kita faham. Okey. Iktikad ni tempat dia kat mana? Hati. Apa saja makna iktikad ni, keyakinan, ini semua tempat dia adalah hati. Orang tak nampak. Faham orang tak nampak. Sebab apa orang tak nampak? Mana yang nampak benda dalam hati? Dia rasa dalam hati, dia kata Quran ni ciptaan Muhammad ni, Nabi Muhammad cipta ni. Habis.
Dulu tak cakap. Siapa nama sahabat tu? Ahli puisi yang terkenal di zaman Rasulullah ni. Dia ni suka buat puisi, suka buat sajak. Nama dia apa? Nama dia sebutlah nama dia. Tak lupa lah. Tak, dia ni tak berani tembak. Takut. Amboi. Tupai lah pun nama. Tufail ni bila dia dulu kan orang Arab Quraisy ni dia ada persidangan dia, bersidang dia tahunan. Dia panggil ketua-ketua kabilah ni, mereka macam buat convention lah. Perhimpunan agung lah. Perhimpunan agung Arab Quraisy. Dia bilang gitulah. Jadi dia kumpul. Jadi tiap-tiap tahun dia akan panggil penyair-penyair dan antara penyair-penyair, penguisi-penguisi, penyajak-penyajak yang dia panggil ni sastrawan di kalangan orang Arab ni lah. Nama dia Tufail. Apa kerja mereka ni? Mereka akan datang membawa catatan-catatan puisi dan mereka akan baca di depan Arab perempuan Quraisy ni. Mereka memuji akan Arab-Arab Quraisy ni, mereka memuji pemimpin, mereka memuji tanah Arab ni, mereka memuji kemuliaan bangsa Quraisy. Dan benda ni nanti bila dia dibaca akan dilekat-lekatkan di Kaabah. Untuk tatapan orang lain lah. Satu masa nanti dia akan dibuka balik. Di depan dia akan tampak balik. Benda sajak lain pula. Jadi Tufail ni dia tiap tahun dia datang. Tahun tu pun datang jugalah. Tahun tu Rasulullah dah ada. Rasulullah dah ditabarkan menjadi Rasul. Akhirnya bila dia datang, Rasulullah dah mula dapat wahyu dekat Mekah. Maka pemimpin Quraisy dia kata apa? Tufail, lepas ni kau turun balik. Kau jangan berjalan-jalan di kota Mekah. Kerana aku bimbang, engkau akan terjumpa seorang lelaki yang orang panggil nama dia Muhammad. Yang lelaki ni ahli sihir. Orang aku dia kata. Bila dia cakap, engkau akan terpengaruh dan dia membawa agama baru. Dia kata gitu. Tufail ni dia punya takut. Bila dia nak balik tu, on the way nak balik tu, dia ambil, kita tak tahulah dia ambil apa, tapi kalau kita kata kapas lah. Kapas, dia tutup telinga dia. Sebab dia takut dengar suara lelaki yang dikatakan Muhammad ni. Bila dengar suara nanti kena sihir, dia tutup. Tapi Allah takdirkan, dia ada keinginan nak tahu yang buat-buat. Dia rasa nak tahu siapa lelaki ni. Tapi orang kata dia ada sihir, dia buat ke siapa ni? Jadi apa dia buat? Apa dia buat? Apa pula punya kuali pun ada tu? Mana orang bersih. Tengah masak awak. Tengah masak ustaz. Aku lapar ni. Dengar bunyi. Nak bagi Tufail makan Ustaz. Nak bagi Tufail makan. Bukan pusuk ke saya. Aku lapar ni tak? Jangan dengar bunyi kuali. Okey. Macam-macam lah, ya Allah. Keling-kelang ketang-ketang biji ni kuali. Ni kuali Okey. Dugaan. Sebelum tu bunyi lesung. Nasib baik dia mute. Tufail ni dia nak tengok. Lepas tu dia pergi ke jalan, dia sampai ke Kaabah, dia tanya orang ramai. Siapa lelaki nama Muhammad ni? Masa tu Rasulullah tengah duduk di sebelah Kaabah. Dan Rasulullah membaca ayat Quran. Baca Quran lah dia cakap. Jadi Tufail ni dia mundar mandir, dia pusing belakang Nabi, dia datang balik, dia pusing belakang Nabi, dia datang balik, dia pusing belakang Nabi. Dan dia ni sebagai orang sastrawan, dia dengar perkataan-perkataan ayat Quran yang Rasulullah baca tu, dia kata, ini bukan ciptaan manusia. Betul tak? Sebab manusia, dia sendiri penyair, dia tahu dan dia penyair yang terbaik.
level world ni lah. Dia tahu, ini bukan syair manusia. Ini adalah daripada langit, dia kata. Jadi, dia pun berhentilah dekat Nabi Rasulullah ni. Dia kata, engkau kan yang bernama Muhammad? Dia buka telinga dia tutup tu. Rasulullah kata, ya. Engkau kan yang dikatakan Nabi dan Rasul? Rasulullah kata, ya. Kenapa kau diperintahkan untuk datang pada kaum Quraisy? Kau datang ni kenapa? Untuk apa kau diutuskan? Rasulullah kata apa? Aku diutuskan untuk mengajak manusia supaya jangan syirik pada Allah. Mereka ni sembah berhala. Mereka yakin Allah ni, tapi mereka ada sembahan berhala pula. Bila tanya orang kafir Quraisy, siapa buat langit bawah bumi, dia kata Allah. Tapi dia sembah berhala atau musyrik. Jadi dia dah mengakui apa? Quran ni bukan Rasulullah cipta. Sebab dia punya irama, dia punya bacaan, dia punya rhythm, dia punya perkataan ni, Qul wallahu ahad, Allahus samad, semua dal. Dan dia boleh membentuk satu kisah, satu cerita, satu amaran, satu perkabaran. Dan ini yang dia yakin manusia tak boleh buat. Macam dulu lah, masa saya baru pindah kan. Ada bunyi berlari kat siling. Berlari. Saya tanya anak saya, masa tu anak saya bujang lah. Anak saya nombor 5. Nombor 5. Ni kan pukul 10 dah datang ni. Dia kata nak belanja makan. Ambil datang. Ajak pergi kedai makan. Dia hantar anak dia kat nursery. Dia cikgu. Nak belanja makan. Dia kata dapat gaji semalam. Tak tahu lebih long kerja dapat gaji dia tak tahu. Dia kata jom kita pergi makan. Jom datang. Okey. Saya tanya dia, orang ke yang berlari atas sini ni? Dia kata tak. Kalau bunyi laju macam ni, bukan orang. Maknanya mungkin tupai ke, musang ke. Musang tak laju. Dia yang laju tupai. Tutup laju. Lepas tu saya dah lama saya upah orang tutup lubang dekat bumbung ni. Kat siling ni ada lubang. Sekarang ni masa dia lagi. Binatang kecil-kecil, tupai kecil. Lalu saya pasang lampu. Kat sini saya ada lampu. Itu yang best tu. Bila hari hujan ni dia pasang lampu. Tidak nanti musang pun masuk dalam. Dia masuk dalam dekat siling. Bilik kita ni kalau dia datang siling bilik kita bising dan bau pandan. So bau pandan tak? Bau pandan tu? Musang pandan. Itu musang pandan ada kat siling. Saya bukan apa, saya takut apa. Kalau dia nak berteduh saya tak kisah. Saya takut apa. Dia ni besar sangat, takut dia siling dia roboh, dia jatuh dalam bilik. Sudah. Jangan buat main. Silat ni Ustaz. Tidur dia ada atas badan kita. Amboi. Takut dia scolding Ustaz. Dia scolding tu kan. Aku kalau scolding aku tembak mata dia, aku lestik mata dia. Sebab tu pakai goreng. Sebab ada kawan saya kata, pernah dia jatuh dengan anak dia kat rumah dia. Jatuh di siling. Jadi anak saya cakap apa? Ini bukan manusia. Kalau manusia tak boleh lagi laju ni atas siling. Ini binatang. Sama macam ni. Saya bukan apa nak cakap kan. Saya cakap anak saya nombor 5 memang pandai. Dia punya jawapan ni jawapan orang pandai tau. Dan kita pun tak pernah terfikir nak jawab macam ni kalau orang tanya. Dia yang nombor 5 ni, Alhamdulillah, dia memang sangat pandai. Akademik sangat pandai. Dia ke 11A, 9A, dia orang budak-budak sini. Dia ikut bapak dia. Tak apa-apa tak pasal. Kalau dia ikut bapak dia, lagi susah. Dia ada anugerah dia pandai. Bapak dia tak kerti apa-apa. Ni maknanya dia kata, Tufail kata, ini bukan ciptaan manusia. Ini adalah dari langit. Macam mana orang tengok Nabi Allah Yusuf? Betul. Bila orang kata apalah Zulaikha ni dengan Yusuf pun dia nak rasa cinta. Timbul pindah mata-mata kat jiran. Jadi dia panggil jiran dia, duduk sini, potong buah, dia kata. Potong buah. Dan disuruh Nabi Allah Yusuf jalan. Sekali je jalan. Maka terkeluar daripada mulut mereka, ini bukan manusia, ini apa?
Malaikat. Ini malaikat. Dan ada yang tak sedar, ada yang tak sedar, terpotong jari dia. Oh, itu yang tak video lah. Baik, kau jangan Kalau keluar. kita Baik. lalu, kalau kita lalu kat surau, orang perempuan tengah potong bawang, Maulid Nabi, kita lalu kat surau, lalu kat depan, dia tengah potong, kita lalu. Dia kata, siapa tu? Tapi tangan tak ada cedera, itu tak handsome. Itu dia lagi Nabi Allah membawa Yusuf saja, ni dia punya cantik Dia punya cantik, sampai perempuan boleh tak sedar terpotong jari dia. Luka-luka tangan tak sedar. Sakit ni, tak sedar. Allah jadikan manusia gitu. Bila dia pergi kat Mesir, bila ada kampung yang kebuluran, dia duduk atas satu batu yang tinggi dan dia tengok orang dan orang tengok dia dan dia minum air, nampak air tu jatuh. Boleh nampak air tu jatuh dari peringkat tu dan mereka kenyang sebulan. Orang tengok muka kita lagi lapar dia lah. But kalau tengok muka saya, alah 3 hari tak payah makan Ustaz kenyang. Tu aku handsome gila. Tu yang bunyi kuali tu, Ustaz. Tapi tengok lapar, tu yang bunyi kuali tu. Keringetan kecil. Okey, saya handsome lah. Handsome Nabi Allah Yusuf ni, tak boleh lawan. Tak lawan ni. Sampai perempuan kata, perempuan bangsawan tau, bukan perempuan biasa. Ini bukan manusia. Sama juga di sini. Sebab tu, kalau ada orang beriktikad dalam hati dia, yang Quran ini adalah ciptaan Muhammad, dia kafir. Okey. Nombor berapa? Tadi berapa? 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ni 12 lah. 12. Kita baca ke kanan Kita baca ke kanan. Ia berniat hendak kafir jikalau masa akan datang sekalipun. Na'udzubillah. Ada orang manusia tu dia niat. Dia kata pencen nanti dia nak masuk agama Kristian, dia nak jadi kafir, dia nak masuk agama apa. Dia kata nanti bila pencen nanti. Waktu dia cakap tu dia dah kafir dah. Dia dah murtad. Walaupun belum sampai masa tu. Orang yang tukar agama, tapi dia nak tukar nama kat IC dan nak tukar IC kita ada status kan, agama Islam. Ada. Saya pun tak rasa ada kan? Ada. IC sekarang. Ada. Ada kan? Kata kalau dalam kes-kes yang dia pergi minta tukar dekat pendaftaran, Belanda tak pergi tukar. Walaupun dia masih ditulis agama Islam, tapi dia nak minta tukar agama tu, dia kata dia bukan Islam lagi. Waktu tu walaupun kat IC dia masih tulis Islam, tapi dia masih dikatakan orangnya murtad. Tak tukar nama kan? Dia edukasi. Ini niat ni bab hati. Maknanya kalau ada orang tu berniat nak jadi kafir, jikalau masa akan datang sekalipun, waktu dia berniat berkasar itu, maka murtadlah dia. Riddah. Ada orang cakap dengan saya, Ustaz, saya kalau pergi Batu Cave, saya tak boleh tengok batu tu. Terlintas macam-macam. Lintas tak dikira. Lintas itu mainan syaitan. Lintas itu tak dikira murtad. Sebab tu ulama ajar, kalau terlintas apa-apa yang tak baik, kita baca amantu billah wa rasulih. Amantu billah wa rasulih. Aku beriman ini dengan Allah dan dengan Rasul. Jangan layan apa-apa fikiran-fikiran, apa-apa rancangan-rancangan, terutama bab etikat. Itu kelihatannya syaitan sedang mengucap. Ustaz, boleh ulang sekali tak? Amantu billahi wa rasulih. Tulis Rumi pun tak apa lah Kak. Amantu billahi wa rasulih. Sebab tu hi wa rasulih. Sebab tu dikatakan berniat jadi kafir walaupun pada masa akan datang
maka kafirlah dia. Ustaz, kalau Masa bila billahil azim, Apa? amantu billahil azim, yang tu lebih kurang sama ke? Tak lama. Dia sebab dia tak ada rasul. Ini dikatakan dengan sebutan rasul. Amantu billahi wa rasulih. Itu yang ulama ajar lah. Itu yang guru kita ajar dulu. Okey. Atau, Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. ya. Okey, seterusnya, sama juga dengan ni tau. Saya nak tunjuk ni lagi benda yang sama juga ni lah. Benda ni tak payah dicakap. Tapi cukuplah dia merasa pada hati. Kenapa? Nampak? Ni. Nampak yang ni? Niat ni, itikad. Itikad ni yakin. Niat ni dia merancang. Dia merancang. Ni. Atau ia kata, ini dalam kitab pada tahu. Ini pada dalam kitab Ia kata Tuhan tiga kerana hendak lulus periksa. Kenapa dia kata gitu? Katakanlah dia ni sekolah dekat luar negara. Dia guru dia ni, pensyarah dia ni, orang Kristian, mubalik Kristian. Part-time mubalik Kristian. Tapi jadi pensyarah. Pensyarah ni kata, okey, saya akan luluskan awak. Awak ni lemah ni, awak ni tak lulus ni. Tapi saya akan luluskan awak. Dengan syarat, awak kata, Trinity, Tuhan tiga. Sebab hendak lulus periksa. Dalam kitab kata gitu. Sebab hendak lulus periksa. Dia bagi contoh. Jadi budak ni, dia kata kalau awak fail ni, awak dah fail 2 kali. Sekarang ni awak fail lagi. Awak tak nak cakap, saya tak luluskan dan awak gagal dalam kursus ni. Ini awak tahu terakhir tau, diugut macam. Contoh ni, saya beri contoh Satu je nak saya akan luluskan awak ni. Dengan cara apa? Awak cakap Tuhan tiga. Rupanya dalam kitab saya cakap Dia pun cakap murtad dia. Murtad dia. Atau dia kata Dajjal itu Tuhan. Kerana hendak makanan. Dr. Amalia. Maksudnya apa? Assalamualaikum Ustaz. Dalam. Yang walaupun dia dalam hati dia tu masih itikad bukan. Maksudnya apa yang cakap tu tak diitikadkan lah. Cuma dia ada benda kena itikad. Ada benda perkataan pun dinilai. Ada benda perkataan pun dinilai. Kecuali tergagah. Tergagah apa? Orang letak pisau, orang letak pistol kepala dia. Kau cakap Tuhan tiga. Letak pistol. Kau tidak aku tembak kau. Sebelum ni, kawan tak cakap, pang aku tembak. Okey, engkau pula. Engkau tak cakap aku tembak. Waktu tu kau cakap, dia tak murtad. Ustaz, apa beza yang itu dengan yang kat bawah tu, yang sujud pada makhluk melainkan kerana ia dipaksa dan tiada jalan melepas. Apa bezanya Ustaz? Nanti, boleh sampai. Ini dia kata Tuhan tiga. Ada yang nak please dia punya pensyarah. Pensyarah dia, sebab tu orang kata jangan belajar dengan bukan Islam. Kadang takut benda-benda gini lah. Dia nak please pensyarah dia. Well, dia kata, all religion is the same. Dia kata. Agree? Dia rasanya. Okey. Ni pensyarah ni yang bagi markah ni. Pensyarah ni bukan Islam. Dia tak faham. Well, kata, you are Muslim, I'm not Muslim. Well, everybody knows. Dia kata apa? All religion is the same. You agree with me? Okay. Kalau dia kata agree, macam mana?
tu murtad tu kan? Murtad. Habis agama dia. Ustaz. Habis agama dia waktu tu. Just a matter of to please dia punya pencerah. Ustaz, banyak orang cakap macam tu Ustaz. Agama ni Ramai orang sama. kata gitu. Ramai orang cakap macam tu Ustaz. Saya tunjuk ni. Nanti saya akan sampai kat sini. Kali dah banyak orang cakap dalam WhatsApp. Ni, nampak tak? Saya gerak mouse ni, nampak ni? Nampak. Rupanya dalam kitab berpuluh tahun lalu, ulama-ulama tulis perkataan ni. Setingkatan sekarang ada orang cakap. Dulu pun orang cakap. Tapi dulu mungkin tak popular sebab tak ada WhatsApp. Sekarang orang cakap lah. Kita tengok gereja. Abang betul cakap Nak minta bantuan senang je. Tak payah nak isi nama, tak payah nak minta IC. Pergi kat gereja, cakap saya tak ada duit, gereja bagi duit. Gereja pula lagi bagus daripada masjid. Nampak orang cakap? Nampak tak orang cakap? Betul. Gunakan gereja ini sebagai garis panduan, kayu ukur dia untuk mengukur kebaikan. Sekarang-sekarang pun ada juga Ustaz. Orang cakap sekarang tau. Kalau prosedur kat masjid ni susah, bukan sebab salah masjid, bukan sebab salah agama. Betul? Mungkin teknikal dan pentadbiran itu perlu dibetulkan. Itu saja. Tapi jangan sekali-kali cakap dengan hati kita, dengan mulut kita, tengok dia orang lagi, ini yang bahaya, ini sangat bahaya. Saya yang pelik yang wawarkan benda ni, orang Islam. Ustaz tu kira iyah Ustaz dakwah kan? Orang Islam. Ini bukannya dakwah, ini nama dakwah. Kalau yang bukan Islam ni, dia menyebarkan ajaran dia, namanya dakwah, bukan dakwah. Itu tak boleh kata pendakwah Kristian, bukan. Bukan pendakwah. Dia pendakwah. Pendakwah ni dia menyatakan sesuatu yang batil. Kami orang tutup kan, compare-compare, betul tak? Dekat kuil. Kak Azimah tutup video. Dekat kuil, orang susun slipper. Saya tengoklah dekat WhatsApp. Kat masjid, slipper berterabur. Dia pada lain punya perkataan, dia nak kata, tengok, orang-orang Hindu dengan kuil lagi orang apalah, orang Buddha ke apa ke, tengok. Orang bukan Islam ni lebih baik, lebih berurusan lebih baik daripada masjid. Kenapa tak tunjuk? Dia dulu Buddha. Banyak Ustaz. Buddha. banyak orang buat tau. Kita kalau kelemahan kita adalah kelemahan kita, bukan kelemahan Islam. Betul. Dan mungkin ada benda yang disusul itu adalah etika dan disiplin dia. Ustaz. Kalau kita nak ambil contoh, kita contohlah. Susul slipper, tak apa. Tapi jangan kata agama tu baik. Jangan kata agama ni sama. Tengok dekat sini dia tulis. Ustaz. Macam mana yang dulu ada kempen I Love Jesus tu Ustaz? Yang ramai budak-budak remaja ikut tu. Sebenarnya yang dianjur ni bukan orang Islam sebenarnya. Betul tak? Kalau kita Islam, orang yang kita ni Islam, kalau budak ni yang anjur ni Islam, beriman pada Rasul ni masuk apa? Muhammad je ke? Rasulullah Muhammad ke? Semua Rasul. Semua Rasul-Rasul. Dan Nabi Isa ni termasuk dalam ulul azmi, betul tak? 5 orang Rasul yang utama, yang tinggi, yang apa? Dia punya kedudukan dia mulia. Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, lepas tu Nabi apa? Isa. Musa. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Kita dah diajar tahu untuk sayang kepada Nabi ni, kasih pada Rasul ni, termasuklah Nabi Isa. Tapi orang bukan Islam, orang Kristian, dia panggil Jesus, betul? Ya, Jadi dia nak kita menyayangi ni sebab pada mereka orang Nabi Isa ni membawa agama Kristian. Tidak. Semua Nabi membawa agama Islam. Kalau kita tak faham, yang kita pelik ni, yang promote ni kadang-kadang ni orang Melayu. Sebab dia nak menyatakan penyatuan tau. Dia nak mengatakan bahawa agama ni agama sama.
Dia pasal dulu Ustaz yang apa ni Ustaz Firdaus Wong tu, dia yang kempen dulu I Love Jesus tu, siap buat baju apa semua. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa kita tak kempen I Love Muhammad? Nabi Isa ni yang dipaham oleh Kristian tak sama macam kita faham. Betul tak? Kenapa kita nak kempen benda tu? Kalau dia ubah perkataan tu Ustaz, dia kata I love Isa. Oh, bahaya. Benda ni jadi macam meniti tau. Meniti dia Ramai budak-budak universiti ikut dulu tu Ustaz. sama juga I want to touch a dog. Kan budak universiti yang main tu. Lagi pun dalam Islam dia tak panggil Jesus Nabi Isa tak bisa. Jesus dalam Kristian dia. Kita panggil Nabi Isa lah. Dia nak panggil apa tu orang tak dia, betul tak? Saya juga bimbang kau. Perkara ni dia berada di tepi pagar murtad tau. Sama macam I want to touch a dog. Betul tak? Kita bukan disuruh pukul anjing, bukan disuruh bunuh anjing. Bukan. Tapi kita tak disuruh pegang anjing. Kalau tak ada sebab-sebab yang sangat memerlukan. Ini pegang anjing, pergi bawa macam pet, ambil gambar, masuk dalam Instagram, masuk dalam Facebook. Kalau apa? Nak kita tak apa pegang anjing pun, kita tak ada bergaduh dengan orang bukan Islam, betul tak? Orang yang bela anjing tu macam mana? Bela anjing ni bela untuk kebun ni boleh. Atau jaga rumah. Jaga kebun. Boleh. Atau jaga rumah. Tapi sebab masalah dia nanti, bila kucing pun tahi dia kita tak terjaga, tak bela anjing. Satu hari satu kirot Ustaz. Tak larat. Tak payahlah bela anjing, fikirlah cara lain. Harus, bukan wajib, bukan sunat pun. Banyak dia bela. Ramai, dan Melayu orang buat tempat. Malaikat tak masuk kan? Bagilah orang bukan Islam buat. Masuk. Itulah, kalau betul-betul nak biar orang bukan Islam buat. Sama macam polis-polis yang jaga anjing ni, atau polis-polis yang jaga anjing ni, polis, anjing polis tu, penjaga tu bukan Islam. German Shepherd. Mana ada orang Islam? India kan? Abang Rabian nak tanya apa tadi? Ya, betul. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, dengan ilmu yang cetek dan dalam membuat kematian untuk mengetahui dan menapasi kebesaran Allah ni, sebenarnya Ustaz cakap hari-hari kita tengok alam tu kan. Alam sekitar, betul kita pergi kepada kebesaran Allah. Tapi Ustaz, jadi macam mana yang kita dapat cerita Nabi Ibrahim melihat bulan, kemudian melihat matahari, engkaukah Tuhan. Lepas tu besok timbul matahari, engkaukah Tuhan. Jadi dalam proses Ustaz, kalau dah terlintas di hati tu, macam mana kedudukan kita Ustaz? Dia bila lintas itu tidak dikirakan murtad. Lintas ni maknanya datang sekejap. Tapi cuma jangan dilayan. Jangan dilayan. Kadang-kadang proses tu dia akal dengan ilmu yang sikit tu, dengan hati tu, akan berlaku keliru sikit Ustaz. Keliru tu sebab akal ini dia tidak ada hujah. Dia kurang ilmu, dia tak boleh mematahkan hujah lintas. Maknanya agak, bukan saya cakap agak bahaya juga dalam main-main. Bahaya sebab bila tak ada akal ni, dia tak ada ilmu untuk mematahkan hujah. Dia tak ada dalil bukti yang boleh mematahkan hujah. Jadi input yang kita kena beri pada akal ni supaya dia boleh mematahkan apa saja lintasan yang merosakkan akidah. Bila hati ni berada di pagar-pagar tebing-tebing boleh jatuh pada murtad, dia akan selamatkan dengan akal, dengan ilmu, dengan hujah, dia cari supaya selamat. Jadi untuk selamatkan diri, jangan layan lah Ustaz ya. Jangan layan. Dulu ada seorang lelaki kan. Masih Ustaz. Saya tahulah dia kata dia datang pada hati dia. Bila dia semayang, bila dia duduk Rabi Fili, dia kata dalam hati dia bercakap aku sembah Tuhan kecil. Bila dia sujud, dalam hati dia bercakap aku sembah Tuhan besar. Seolah-olah Tuhan ni ada dua pula, Tuhan kecil, Tuhan besar. Jadi dia cakap dengan saya, dia jumpa satu orang tua kampung lah, ustaz lah. Dia ceritalah problem dia. Ustaz tu suruh dia amalkan banyak kali, dia tak cakap berapa kali lah, membaca Qul a'udzu birabbin nas. Itu je.
Sambil duduk, sambil baring, sambil makan ke sambil apa. Hati ni baca Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa? Kat situ dah ada was-was syaitan dah mula nak masuk hati dia. Lepas tu dia kata kerap-kerap datang masjid, kerap-kerap dengar wajib agama dan kerap-kerap baca surah An-Nas. Dia kata itulah. Dan dia cerita pengalaman dia. Dan akhirnya Kak Kamaria tutup video, Kamaria Abdul Rahman. Akhirnya apa yang berlaku, benda ni hilang. Perasaan ni hilang. Dalam tempoh beberapa minggu perasaan ni hilang. Setelah dia mengamalkan apa yang guru ni suruh. Okey. Sama juga. Ya. Saya ada terjumpa dengan seorang sahabat saya lah. Dia berhujah, berterang dengan saya tentang ayat yang Allah duduk di aras tu, badah Allah bertempat tu. Jadi macam mana kedudukan Islam dia, Ustaz? Dia berpegang pada bahawa Allah tu bertempat. Engkau tahu tak, dalam ayat ni dia duduk di sini. Jadi dia mengamalkan Islam, tapi itikat atau pahaman dia itu. Macam mana, Ustaz? Nanti dalam ni ada. Berkata Allah itu bertempat. Tadi dalam ni ada. Kita akan sampai. Saya tak ingat dekat mana. Kitab ni ke atau kitab lagi satu? Mengatakan Allah itu bertempat. Dalam ni kot. Saya tak ingat kat mana lah. Yang Allah itu berjisim tu ke, Ustaz? Slide nombor satu. Nombor satu. Slide pertama. Yang pertama? Yang sebelum ni. Oh, yang ni. Ni sama yang kat sini lah. Berjisim seperti ada tangan atau ada mata. Atau dia semacam dengan yang baru. Semacam dengan yang baru apa? Semacam dengan makhluk. Makhluk itu ada bertempat. Ada kat rumah, ada kat luar, ada dalam kereta. Semacam dengan yang baru lah. Itu kita katakan takwil. Sebab tu jangan belajar dengan guru-guru yang kata Allah itu di langit. Ini sangat bahaya pada kita. Dan jangan kawan dengan orang-orang yang saya bukan tak dekat. Saya kawan saya pun macam-macam. Ada yang kata engkau belajar sifat 20 ni, Nabi ada ke ajar tasabah sifat 20? Ada ke dia ajar nafsiyah, salbiah apa semua? Dia pun ceritakan, ada kawan gitu juga. Dia kata engkau tahu tak kunci aras ni dekat mana? Oh, dia cakap benda yang kita pun tak tahu tau. Tahu tak aras ni ada kunci? Tahu tak syurga ni ada endorsement? Oh, dia cakap kita pun tak faham apa dia kata. Tapi dalam pada tu tanya dia rukun semayang pun tak erti. Ini nama gurur. Kita tak disuruh tanya kunci aras dekat mana. Penutup pintu neraka apa kunci dia rupa apa. Kita pun tak tahu dalam ni, betul tak? Tapi ada golongan sini. Ini hati-hati. Dia menafikan sifat 20 ni. Apa sifat 20 ni kata? Nabi tak ajar sifat 20. Itulah. Bila orang cakap, kata pergi masjid belajar, tak nak. Kita belajar dengan siapa pun tak tahu. Ni bahaya kan. Sama juga macam dia kata sini kan. Nanti bila datang Dajjal offer makanan. Engkau nak makanan? Okey. Kau kata aku Tuhan. Na'udzubillah. Dan ada orang yang mengaku. Walaupun sebentar semua dah dapat makanan, lepas tu dia kata, engkau bukan Tuhan. Bila Dajjal dah pergi ke apa ke, dia kata Tuhan. Tapi waktu dia kata, engkau Tuhan, dia tetap murtad. Sama macam orang kata ni, nak lulu peksa. Dia kata Tuhan 3. Sebab apa? Bercara dia kata lulu peksa. Sama macam saya kata tadi kan. Well, every religion is the same. Cara dia kata. Bercara tengok kita pakai tudung. You are Muslim, I am not Muslim. Tapi we have one vision. To be a good manusia. Good person. To be a good person. To be the best manusia. Manusia terbaik. Dia kata, that's a proof. Every religion is the same. Habis. Dan dia kata, are you agree with me? Okay. Nampak?
Dan dia dalam keadaan serba salah, dia syarah kata kan, dia tak luluskan aku, tak lulus biasa. Yes, habis. Saya jaga tau. Doktor, nak tanya apa? Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya Ustaz tentang amalan setengah orang Islam zaman sekarang. Sebab dia mungkin berpendidikan sekular. Jadi bila contohnya kalau ada orang bukan Islam yang meninggal dalam kalangan kawan-kawan, jadi mereka ni suka sebut rest in peace. Ucap dia kononnya bersemadilah dengan tenang di sana. Macam kita lah. Ya, ucapan salah. Salah Ustaz kan? Salah. Tapi ada juga yang kata dengan saya, dia cuma nak hormati saja. Hormati je lah. Tak cakap apa-apa. Hatta ulama kata ucapan-ucapan perayaan pun tak boleh kan. Kita tu dah tahu ni. Dia tulis RIP. Tak payah ucap lah. Oh my God tu Ustaz, tak bagus Oh my God tu. My God tu orang putih cakap, tak adalah salah. Tapi kita ni perkataan kita, ya Allah. God ni Tuhan. Kita cakap takziah je lah kot ya Ustaz. Cakap dia jangan sedih lah you punya alun yang meninggal. Saya harap you kuatlah hadapi semua ni. Cukup lah. Saya harap kita cakap dengan dia lah Ustaz. Saya harap you happy lah sebab bukan you yang mati. Kau kena baling dengan handphone tu kan. Ramli. Abang Ramli. Saya pasal bersembayam tu kan. Allah mengatakan bahawa dia bersembayam di Arash. Jadi yang kita boleh kata dia tidak di situ pula kan. Dia tidak apa? Kita menolak ayat itu Ar-Rahman Arash tu. Sedangkan kita kata dia tak ada di mana-mana. So macam mana tu? Tak bertempat Itu dah boleh mutasyabihat. Yelah, tapi Allah sendiri katakan dia di situ. Kan? Dia di situ dia kata. Adakah kita nak tolak ayat itu? Itu bukan tolak ayat itu. Kita meletakkan mana dia pada yang kena dengan syariat. Yelah. Seolah-olah kita kata dia bukan di situ kan? Dia tidak bertempat. Tapi Allah kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Yelah. Dia tak sama macam makhluk. Tapi kenapa Allah mengatakan dia di situ kalau dia tidak di situ? Sebab tu ulama kata benda ni mutasyabihat. Ada ayat mungkat, ada ayat mutasyabihat. Yalah, tapi mutasyabihat ni maksud dia salah ke kita kata Allah di aras tu? Salah. Kenapa pula? Sebab Allah cakap dia memang sebab Allah tidak bertempat. Tak, sebab kalau kata dia tak bertempat, dia mana? Di mana-mana pun tempat juga kan? Bukan mana tempat. Kalau Allah di mana-mana, dia macam makhluk. Bagi saya, kita terima je lah Allah cakap macam tu kan. Dia kata dia di aras. Tak, ulama dah hurai ni, soal 5. Itu lah. Kita ayat Quran. Kita tak boleh terima makna pada zahir ayat. Kamu faham tak? Yelah, kita tak faham. Saya tak faham lah sebab Allah kata dia di situ. Tiba-tiba kata dia bukan di situ. Macam mana? Quran ni bukan macam kita faham baca buku. Quran ni ada bahasa dia, ada penerangan dia, ulama susun. Tapi dalam Isra' Mi'raj kan Nabi naik ke sana kan? Nabi naik ke aras tu. Tu ada uraian yang panjang. Yalah, tak apalah. Saya cuma confuse lah sebab Allah abang confuse, abang kena belajar lah. Di situ. Kalau abang nak berpegang, itu saya boleh buat apa? Okey, tak apa. Okey. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okey. Sebab tu saya cakap itu perlu pada pengajian. Betul tak? Duduk kita mengaji. Kalau kita boleh faham dari ayat, kita kata Allah Maha Besar. Allah kata dia Maha Besar. Besar mana? Besar tu, besar ni. Inna Allah ma'as sabirin. Allah sama-sama dengan orang yang sabar. Allah sebelah aku ke? Aku sabar. Allah kat mana ni? Allah tak aras tapi dia dengan aku sabar. Macam mana ni? Dia ada dua tempat lah ni. Betul tak? Sebab tu ulama-ulama dalam mazhab ni, mazhab kita ni, dia susun kepahamannya begini. Kita baca kitab Jawi, kitab yang ulama terjemah kepada Rumi, pun kita tak faham. Betul tak? Dan dikenaki pada makna wujud ini adalah wujud yang hakiki dan wajibul wujud dan manusia itu harus pada wujud. Itu pun tak faham. Betul tak?
Ini yang pula kita tak faham Quran dengan tak belajar dan meletakkan zahir ayat ini pada waras akal kita yang kita katakan betul. Tak mudah. Sebab tu nak kena belajar, nak kena mengaji, dan memang ada kitab-kitab yang dikatakan menolak pahaman-pahaman kaum muda ni, begini yang mereka faham, sebenarnya begini. Sebab tu ada perkataan apa? Ada perkataan istilah, ada perkataan Mutasyabihat. ada ayat yang terus boleh faham, ada ayat yang mutasyabihat. Ulama-ulama susu dah beratus tahun lalu. Sebab tu kita dah cakap banyak kali kan, kita tak boleh kata apa makna dia selayak begini, bukan. Kita kata Allah itu ada tangan. Dia kata dalam Quran, tangan Allah atas tangan mereka. Bukan kata tangan itu selayak bagi dia. Tapi dulu saya belajar dan saya berpegang dengan benda ni, apa yang guru-guru kata, makna yang selayak bagi dia, bukan tangan yang selayak bagi dia. Kalau tangannya selayak bagi dia, dia menyerupai makhluk. Sebab kita dah belajar dekat sifat 20, apa dia? Mukhalafah. Lil mukhalafah tu tawadis. Betul. Itu yang guna kita bagi sifat 20. Supaya menepis pahaman-pahaman ni. Macam anak kita tanyalah, Bah, kenapa angkat tangan ke langit? Adakah Allah itu di langit? Tidak. Kenapa kita sembah pada Kaabah? Adakah Allah itu di Kaabah? Tidak. Tidak. Kita semayang, kita hadap Kaabah. Kita semayang kita hadap Kaabah. Sebab arah semayang ini disuruh menghadap Kaabah. Kita doa, kita angkat tangan ke langit. Sebab apa? Kiblat doa itu adalah langit. Betul. Dunia Rasulullah buat. Arah-arah rukun. Kiblat doa itu adalah langit. Sebab tu dia angkat ke langit. Bukan Allah itu di langit. Ibarat simbolik ke Ustaz? Sebab tu ulama-ulama sekarang ni, dia dah sebut satu fahaman yang nama Wahabi tu lah. Tu yang kita kena faham ni. Sebab benda ni dah menular dan kebanyakan yang faham ni sebab dia ambil dari sini. Sebab tu saya kata, bila nak belajar ni, kena kita bermazhabkan pada tauhid kita, Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Asy'ari. Sebab apa? Dia menafikan benda-benda ni. Lepas tu kalau kita tak reti, elok kita duduk belajar pada kitab. Supaya benda ni ada dalam kitab-kitab kita ni mengatakan dia boleh dikufur. Tu saya kata pentingnya tauhid ni dibelajar dengan betul dan dibelajar dengan kemas. Biar makan masa. Tak apa. Okey. Beriktikad ia Nabi Isa itu agama Kristian. Dia sebut tau. Tengok dia sebut. Apa saja Nabi bawa agama, Rasul bawa agama, dia adalah Islam. Bukan Kristian. Bukan Kristian tau. Kita tak faham Kita kata Nabi ni bawa agama Kristian. Tahu tak? Dulu berpuluh tahun lalu dia dah cakap dalam kitab-kitab. Jangan cakap begitu. Jangan bertikat gini. Atas kejahilan manusia ni, dia bertikat gini. Itu kita nak kena faham. Ustaz yang tu yang dikatakan, dia katanya Jesus tu kan, sebab dia mengiktikadkan yang Nabi apa? Itulah saya kata, kenapalah dibuat kempen-kempen yang boleh menirukan. Bukankah elok kempen-kempen ini ajak orang belajar tauhid? Betul tak? Yelah Ustaz, tapi bila yang bawa tu Ustaz juga, jadi ramailah yang percaya. Bila sebab tu orang pejabat agama nanti dia akan panggil bincang. Kenapa you buat kempen ni? Betul tak? Kenapa you buat kempen gini? Tahu tak kebanyakan orang muda ni, bukan orang muda, orang tua je. Etikat dia pun tak berapa kemas. Janganlah buat kempen-kempen. Jangan kita pula terpengaruh kempen-kempen WhatsApp ni.
Cuba kempen ajak orang belajar tauhid. Cuba kempen ajak orang belajar sifat 20. Cuba kempen ajak orang belajar ni bab-bab ni, paku iman, kitab tauhid ni berpuluh-puluh ada, dekat beratus pun ada. Kempen ajak orang datang belajar tauhid. Betul. Kemaskan tauhid. Kita dah lama dah beriman dengan Nabi Allah Isa ni. Bukan sekarang. Betul. Beriman pada Rasul ni maknanya beriman dengan Rasul-Rasul dilantik, Nabi-Nabi dilantik. Termasuk Nabi Allah Isa. Dan semua Nabi ni memang kita sayang. Betul tak? Mereka adalah kepayahan mereka hadapi dan mereka juga menyebarkan agama Islam dengan kepayahan. Tak ada kempen. Jadi sebab ada saya tahu maksud dia. Maksud dia nak seolah-olah nak menyamakan jangan ada permusuhan antara Islam dan Kristian. Dalam agama Islam, kita memang menghormati agama orang lain. Betul tak? Kita tak disuruh bergaduh. Tapi kenapa kita kempen yang kadang-kadang kita bimbang, kempen ni datang daripada bukan Islam. Dan ditorong promote oleh bukan Islam. Ustaz. Itulah, tauhid kita pun tak kemas ni. Okey. Ustaz nak tanya boleh Ustaz? Ustaz macam ni Ustaz, dalam situasi sebuah organisasi di mana orang nombor satu dia adalah beragama Islam dan di bawah dia ada beberapa ketua lagi yang salah seorang dia non-Muslim. Dan kalau apa-apa apa maksud saya pihak 61 ni nak menyampaikan kepada kaki tangan di bawah adalah melalui ketua non-Muslim ni. Antaranya berupa doa. Jadi kita yang staff ni terima daripada ketua yang bukan non-Muslim ni, apa perlu kita buat? Adakah kita kena nak mengaminkan ke atau macam mana tu Ustaz? Dia baca doa. Dia bukan doa, dia berupa risalah. Kadang-kadang disebabkan zaman sekarang ni zaman cyber, melalui WhatsApp, melalui ketua yang Kalau risalah tu ada bau-bau menunjukkan dia nak mengajak manusia ni, orang Islam pada agama dia atau memahami agama dia, pergi report dia agama. Tak, dia bukan macam tu Ustaz. Orang nombor satu menyampaikan doa melalui sebab dia ada sub-sub ketua dia. Jadi sub ketua ni akan menyalurkan doa yang diberi oleh ketua nombor satu ni kepada staf dia. Jadi dia sebagai orang tengah. Orang nombor satu orang Islam, orang nombor dua non-Muslim. Dan kita staf ni bekerja di bawah yang non-Muslim ni lah. Kita tak berurusan dengan orang nombor satu. Jadi apa-apa doa antaranya berupa doa lah. Saya ambil contoh dari sini. Jadi kita orang bawah ni macam mana kita nak menerima doa yang disampaikan melalui orang tengah yang bukan beragama Islam tu? Kenapa pula dia pergi sampai oleh orang tengah? Itulah situasinya. Kita tahu benda ni datang daripada bos besar kita orang Islam, okey lah, kita terima lah, tak apa. Jadi apa kita nak mengaminkan ke macam mana tu Ustaz? Kita tak malas balik. Benda ni kita tahu daripada bos kita orang Islam, kita amin je lah. Okey. Walaupun melalui satu ruang yang lain. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Macam kalau ada orang pesan kitab dekat kita. Dia pesan dekat orang kawan kita bukan Islam. You nak pergi department sana. Pergi, you bagi ni dekat kawan saya tu. Kita ambil. Yang bagi bukan orang Islam. Tapi pesanan ni, kitab ni daripada orang Islam. Okey, faham. Boleh tak kita ambil? Ambil ya. Okey, faham. Terima kasih Ustaz. Konten dia tu adalah dan datangnya daripada orang Islam. Lepas tu saya cakap betul-betul, tahun ni kena belajar. Jangan salah pilih. Jangan salah pilih. Lepas tu ulama-ulama ni dah susun semua. Kita ni ikut modul mereka. Dan kita faham modul mereka. Lepas tu kita kena faham betul-betul. Jangan silap tau. Silap baru tauhid habis lah. Habis. Okey. Cukup pada pagi ni. Nak tanya boleh tak Ustaz? Satu soalan. Tadi pasal yang ada orang mengatakan semua agama tu sama bila sampai kepada nak membawa kepada kebaikan. Andai kata kita mengiyakan statement tu tetapi dalam hati kita tetap yakin bahawa apa yang mereka percayai dari segi akidahnya tidak betul. Kita ada kita punya kepercayaan, hanyanya kita juga tahu dalam teori agama dia ada menyebutkan tentang kebaikan. Jadi hanya part tu yang kita rasa dia bersama dengan kita. Boleh tak begitu Ustaz? Tak boleh. Kita mesti kuat untuk cakap agama ni salah.
Agama dia batil Ustaz. Batil. Dengar ini dengar ini. Ada kat sekolah, dulu SPM, siapa fail BM, fail everything. Walaupun dia ilmu alam dia tinggi. Betul tak? Dia gagal dalam BM. Benar dengar tak ni? Ada core subjek. Core subjek. Wajib lulus. Wajib lulus. Agama ni, walaupun dia buat baik, dia sedekah, dia bagi makan kat orang, dia bagi makanan kat larangan, tapi tauhid dia salah, habis, dia fail. Faham tak? Bukan kata yang dia bagi sedekah tu, bagi tolong orang tu salah. Tak. Tauhid dia fail. Bila tauhid dia fail, yang dia bagi orang makanan tu, dia bagi apa sedekah tu, Allah tak pandang. Kenapa? Tauhid dia fail. Syirik ni Ustaz. Saya pernah dulu, masa saya kerja dekat Selcom dulu, menara TRI dulu, saya baru kerja setahun. Saya keluar, ada yang kerja cuci bangunan, cuci tandas ni, orang seorang ni, orang bukan Islam lah, orang Cina lah. Dia agaknya dia nampak saya pakai serban kan. Wah, dia kata, you pakai ni cantik Dia kata, perempuan lah. Kira macam aunty lah, kira pangkat aunty lah, pangkat makcik lah. Dia kata, kita ni dia kata budak dia kata ada dia nak cerita budak ni ada agama ni ada patung ni lah. Lepas tu dia kata yelah dia cerita cakap apa saya diam je. Saya dengar dia cakap. Tapi yelah semua agama sama kan dia kata dengan saya. Dia kata tak sama. Tapi semua buat kebaikan kan? Tak sama. Saya tetap cakap tak sama. Kalau you nak saya boleh explain dengan you. Tak apalah you pun mau balik kan dia kata. Maksud dah nak balik kerja dah. Allah uji kita dengan didatangkan orang yang kita nampak baik pada dia punya, memang dia baik pada dia, pergaulan dia baiklah. Selamat pagi bos, selamat pagi encik, selamat pagi bang. Dia kata dia tegur kita selamat pagi semua. Lepas tu hari nanti dia akan cakap dengan kita, you pakai apa ke, you orang Islam ke, saya bukan Islam ke, kita sama kan. Kalau kita sama manusia betul. Kalau dia kata kita ni, agama ni kita sama lah. Dia kata, everything is equal. Kita kena firm cakap dengan dia, tak. Cakap dengan baik lah. Tak, bukan. You dah salah faham. Tapi kita pun buat macam you, kita pun bagi orang makan. Itu you buatlah. You buat tak salah, you nak bagi orang, you bagilah. Tapi agama ni tak sama. Agama ni apa? Cakap dengan dia, agama ni apa? Apa definition dia? Peraturan. Betul. Perintah. Perintah dari siapa? Perintah dari siapa? Perintah dari Tuhan. Dari Allah. Dan dia menyembah berhala tu dia dapat perintah apa? Batu. Dari orang. Bukan daripada Allah. Betul tak? Bukan. Kalau bukan daripada Allah, bukanlah agama. Nampak tak? Kalau kita tak bagi tauhid, agama dia tanya, you ni pakai serban lah, you pakai haji lah, you dah naik haji lah. Agama ni apa lah? Bukan agama ni sama kan dia kata. Kita kata sama. You are totally out. Tahu tak? Okey, dah, selang tuku. Dah cukup. Nanti kita sambung. Ini apa? Ini Khamis. Malam ni malam Jumaat. Malam ni malam Jumaat. Betul. Abang Zuhar sama lah dengan kita. Malam ni disambung. Maghrib. InsyaAllah. Maaf. Segala penerangan yang mungkin tak lengkap. Segala pendapat yang mungkin tak setuju. Saya mohon maaf. Tetapi mari kita sama-sama belajar dan kita letakkan pada diri kita dalam keadaan yang betul. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala syafi'i anbiya muslimin sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Aku maaf wa bi'allahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
لله الحمد لله Kasih Ustaz. الحمد لله 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 الحمد لله